أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai si orang fakir manusia, wahai orang yang mensyirikkan mereka, awas engkau jika maut datang menemuimu sedang engkau tetap dengan lagakmu yang sekarang. Nanti Allah tidak akan membukakan pintunya bagi ruhmu itu, dan dia tiada mempedulikannya, kerana dia amat marah kepada orang yang mensyirikkannya dengan yang lain, yang menggantungkan harapannya kepada selain dia. Hendaklah engkau mula-mula menyingkir jiwamu sendiri, kemudian menyingkirkan manusia sekelilingnya, kemudian menyingkirkan sekali dunia, dan yang terakhir menyingkirkan pula akhirat dari hatimu. Sekarang tinggal di hatimu hanya Allah semata-mata. Dan jika engkau hendak bersendirian dengan Tuhanmu, maka kosongkanlah dirimu dari kewujudannya, dan dari pengurusannya, dan dari kata-kata kosongnya terhadap dirimu itu. Celaka engkau duduk di dalam khalwatmu, namun hatimu berada di pintu-pintu rumah manusia, sedang mengharapkan kecintaan mereka dan pemberian mereka kepadamu. Telah hilang zamanmu, dan engkau sekarang telah menjadi gambaran sahaja tanpa erti. Jangan biasa mendampingkan dirimu dengan sesuatu yang tidak pernah dibiasakan, Allah buatnya, kecuali jika kebiasaan itu memang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak, nanti engkau tidak mampu menanggungnya, baik engkau sendiri maupun semua manusia yang berada bersama-sama denganmu. Jika dia hendakkan buatmu sesuatu perkara, nescaya dia akan menyediakanmu untuk perkara itu. Jika engkau memang tidak punya batin yang sahih dan hati yang kosong selain dari Allah Azza wa Jalla sahaja, maka hendaklah engkau tinggalkan khalwat itu, kerana khalwat itu tiada akan memberimu apa-apa manfaat pun. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku manfaat terhadap apa yang aku katakan ini, dan beri mereka juga manfaat dari apa yang aku katakan, kemudian supaya mereka mengikutinya pula. Amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, intipati nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani, nasihat kepada kita supaya jangan sesekali menjadikan manusia sebagai matlamat hidup kita, kiblat di dalam mencari kebahagiaan, ketenangan, mencari kekuatan dan mencari kemuliaan. Kerana kemuliaan itu milik Allah semuanya, dan kerana kekuatan itu juga milik Allah semuanya, dan kerana segala jalan penyelesaian itu hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya daripada manusia. Maka kalau kita hidup dengan kepercayaan pada manusia tinggi berbanding kepercayaan kita pada Allah, keyakinan kita pada manusia melampau-lampau sehingga kita mengatakan itulah yang menentukan bahagia dan derita kita, itulah yang menentukan suka atau duka kita, itulah yang menentukan kaya atau miskin kita, maka kita telah mensyirikkan Allah. Tidak ada yang menguruskan kehidupan kita,
Dan tidak ada yang memudahkan urusan kita selain Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Allah Taala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih, wa huwal azizul hakim." Dan surah Fatir ayat kedua Allah menyatakan, siapa yang Allah bukakan kepadanya, yakni siapa yang Allah Ta'ala ingin berikan kepadanya dengan rahmat, maka tiada yang menghalangnya. Tetapi siapa yang Allah Ta'ala menyekatnya, maka tidak ada yang mampu membukanya. Sesudah ditutup oleh Allah Ta'ala. Dan dia Allah, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mengapa Allah Ta'ala melarang kita bergantung pada manusia? Kerana manusia itu lemah juga macam kita. Kenapa Allah Ta'ala tak suruh kita meletakkan kepercayaan kita pada manusia secara melampau? Kerana dia juga tidak boleh dipercayai. Sebagaimana kita juga tidak mempercayai diri kita sendiri. Dan kita mengetahui kelemahan itu. Kenapa kita tidak diperintahkan untuk bergantung pada manusia? Sebab manusia itu lemah. Sebagaimana kita lemah. Kerana Allah ingin menyelamatkan kita. Allah ingin menjaga kita. Kenapa Allah Ta'ala tak suruh kita duduk di pintu manusia? Kerana pintu manusia sentiasa tertutup. Sedangkan pintu Allah sentiasa terbuka. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita mengadu pada Allah, bukan mengadu pada manusia? Kerana manusia tak boleh selesaikan apa-apa. Dan pintu manusia pula tidaklah terbuka luas. Bahkan tertutup senantiasa. Sedangkan pintu Allah sentiasa terbuka. Tanpa ada masa, tanpa ada tempat. Ia terbuka senantiasa. Maka Allah ingin menjadikan manusia itu mendapat manfaat yang banyak dengan pergantungannya pada Allah. Dan Allah ingin supaya manusia tidak ditimpa mudarat disebabkan pergantungan mereka kepada manusia. Sebab itu kita diajar, buang pergantungan pada manusia. Letak pergantungan kita pada Allah. Kita baca sejarah. Baginda SAW mendidik para sahabat bergantung pada Allah. Didik sungguh-sungguh. Sehingga hari ujian itu datang dengan kewafatan baginda SAW. Bila baginda SAW wafat, ia menguji para sahabat. Apakah selama ini mereka bergantung kepada Rasulullah atau hati mereka bergantung pada Allah? Seketika mereka terdiam. Sebahagiannya kebingungan, sebahagiannya terus menangis menunggu jawapan. Apa yang patut kami buat? Sebahagian masih kebingungan, apakah Rasulullah wafat atau tidak? Kesemua keadaan ini dalam keadaan mereka menunggu sesuatu jawapan. Sehingga datanglah orang yang paling hebat yang dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Lalu menyebut pidato khasnya yang terkenal. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, siapa yang semua Muhammad, Muhammad sudah mati. Tetapi siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup dan kekal selamanya. Ucapan yang menunjukkan kebergantungan kepada Allah, yang membuka segala kehairanan, segala kebingungan yang melanda sebagian besar sahabat. Ucapan yang datang daripada orang yang paling kuat imannya sesudah Nabi SAW, yang diakui keimanannya. Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani hazil ummah la rajaha imanu Abi Bakrin. Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh umat ini, nescaya lebih berat iman Abu Bakar. Di manakah kuatnya iman Abu Bakar? Pergantungannya kepada Allah. Walau dia paling rapat dengan Nabi SAW, paling dekat. Bahkan bila datang baginda SAW bersamanya Abu Bakar As-Siddiq, Nabi tidak berjalan melainkan di sisinya Abu Bakar. Nabi tidak duduk melainkan di sisinya Abu Bakar. Nabi tidak makan melainkan di sisinya Abu Bakar. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan lihat dia mengajar kepada kita suatu makna yang diajar oleh Rasulullah sebenarnya. Itu pergantungan kita kepada Allah. Sejarah menunjukkan
dalam sepanjang lembaran kehidupan para nabi dan manusia terpilih, mulia mereka disebut sejarah mereka kerana kebergantungan mereka pada Allah. Lihatlah Siti Hajar, kebergantungannya pada Allah. Ketika suaminya meninggalkannya, maka dia tidak mencela suaminya, kerana suaminya Ibrahim sedang mengikuti perintah Allah. Dia tak marah, abang, kenapa abang tinggalkan saya? Kenapa abang biarkan saya di padang pasir yang tak ada makhluk, yang tak ada manusia? Saya nak bergantung pada siapa? Saya nak minta tolong dengan siapa? Saya nak rasa aman bagaimana? Kerana kebiasaan kita, kita aman kerana ada manusia sekeliling kita. Kita rasa macam kuat kerana ada manusia sekeliling kita, kita boleh minta tolong kalau berlaku itu dan ini. Tapi lihat bagaimana Ibrahim diajar percaya pada Allah. Ditinggalkan Hajar, bukan ditinggalkan di hotel, ditinggalkan di padang pasir. Padang pasir berbatu yang tak ada orang, yang tak pernah dikenali pun selama ini, yang tidak diketahui, tak ada pernah mana-mana kabilah yang lalu di situ singgah. Tidak pernah, sebelum adanya Kaabah. Tidak ada. Ia satu tempat yang agak terlindung dan agak terpencil. Maka lihat bagaimana kata Hajar kepada suaminya, Allahu amaraka hadha? Allah ke suruh? Kata Ibrahim, ajal. Ya, yang benar, Allah suruh. Maka kata Hajar, kalau Allah yang suruh, Allah tak akan mensia-siakan kami. Lihat bagaimana kebergantungan pada Allah. Apa jadi pada Hajar? Dia menjadi sejarah yang hebat. Sejarah yang kita perlu ingati dengan peristiwa dengan ibadat haji dan umrah kita. Sewaktu kita melakukan sa'i Safa dan Marwah. Ia sejarah Hajar yang hebat. Siapa pun atas dunia ini, kalau dia orang Islam, dia mesti berlari-lari seperti Hajar. Dia mesti berjalan-jalan seperti Hajar. Dia mesti melalui tempat yang Hajar lalu, Safa dan Marwah. Dia mesti ulang sebanyak 7 kali sebagaimana Hajar melakukannya. Ya, semua kena buat, ya. Bila seorang mengikuti perintah Allah, itulah sejarah yang Allah akan abadikan. Sejarah dunia dan akhirat. Sejarah manusia yang hebat kerana mereka bergantung pada Allah. Bukan lihat sebelum itu Ibrahim, waktu dilontarkan dalam api, waktu tidak ada manusia yang mampu menolongnya, kerana yang melakukan arahan lontar dalam api ini seorang maharaja. Tak ada seorang mampu membantu. Kerana ini orang paling berkuasa di negara itu. Namrus bukan sekadar ada kuasa, bukan dia ada kasih sayang rakyatnya terhadap dia. Semua netizen sokong dia. Kalau hari ini kita sebut, yang kita sebut warga baru atas dunia ini, warga yang paling digeruni, warga net. Dia tak menang emas pun dihina semua orang. Asal menang emas. Sehingga dia lupa tentang etika dan akhlak. Ya, cerita bila atlet kita tak menang emas sebab lewat itu dan ini, sebab langgar peraturan, dengan mudah. Yang menangnya atlet lain, maka dihinanya, ni cacat, ini, itu, ini. Dan namanya sukan orang cacat. Maka dihina hanya kerana nak mendapat balik emas, maka ini perbuatan paling bodoh. Dan sejarah warga net. Kerana nak benda dunia, mereka menjatuhkan maruah dan agama mereka. Baik, ini semua kerana keinginan mereka untuk mendapat sanjungan pujian manusia. Lihat Ibrahim, bukan sekadar saya katakan, yang menjatuhkan hukuman ini namanya Namrus, yang disukai oleh warga net dia. Sehingga seorang ibu tua membongkok-bongkok mencari kayu api bagi membakar Ibrahim, bayangkan. Tanpa sebarang paksaan daripada pemerintah. Dek kerana rakyatnya sekata dengan Namrus. Seorang bernazar, kalau disembuh dia akan cari kayu bakar Ibrahim. Dan Allah sembuhkan dia sebagai ujian padanya. Dia melaksanakan nazar untuk membakar Ibrahim. Bagaimana dia akan jawab di hari akhirat kelak? Akhirnya api sudah siap. Sehingga seorang perlu buat sesuatu, maka seorang yang paling bijak mereka satu alat namanya manjanik. Inilah alat yang pertama dalam dunia yang direka untuk membuang Nabi Ibrahim dalam api. Sebab bila api itu besar, tak ada orang boleh mendekatinya. Ia perlu dicampak dari jauh. Maka ciptalah alat namanya manjanik.
Manjanik kalau hari ni kereta kebal. Macam kereta kebal. Dari jauh boleh tembak. Ibrahim berada dalam tu. Dicampak. Dan datang malaikat. Seluruh malaikat di langit. Untuk menolong Nabi Allah Ibrahim. Hatta Jibril. Sehingga Nabi Ibrahim berkata, kamu semua aku tidak berhajat. Maka darilah lafaz yang agung. Darilah pergantungan pada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah. Dia sebaik-baik pembantu dan penolong. Kata manusia bila ada Allah, apakah dia perlu yang lain? Tidak perlu. Melainkan kalau dia dijahil dengan Allah. Melainkan kalau dia lebih kenal manusia dari Allah, dia akan rasa tak cukup. Tapi kalau dia benar-benar kenal Allah, ia cukup. Bahkan terlebih cukup. Akhirnya bila Allah yang tolong, Allah tunjukkan keajaiban. Sebab api juga makhluk Allah. Maka Allah perintahkan api yang diinginkan oleh Numrus membakarnya menjadi sahabatnya. Api menjadi sahabat Ibrahim. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan kami berfirman kepada api, wahai api, jadilah kamu sejuk dan nyaman kepada Ibrahim. Sesuatu yang manusia nak jadikan ia sebagai musuh, rupanya dia menjadi teman dan sahabat dengan kehendak Allah. Ya, ajaibnya pertolongan Allah. Tentang apa yang kita baca, baik kisah Hajar, baik kita katakan kisah Ibrahim, bukan kisah-kisah yang banyak dalam sejarah peradaban manusia, semua membuktikan bila Allah menjadi tempat bergantung harap kita, maka mulialah kita. Kalau kita mengharapkan Allah yang menyelesaikan masalah kita, maka agunglah kita. Tapi kalau kita terus berdiri di pintu manusia, kalau kita terus bergayuk di pintu manusia, menghina diri kita, bukan sampai peringkat kemuncak mensyirikkan Allah, maka amatlah rugi dengan apa yang kita lakukan. Sebab itu dalam kehidupan kita, tuan-tuan sekalian, lihatlah Allah. Dalam pekerjaan kita, lihatlah Allah. Dalam hubungan suami isteri, hubungan rumah tangga, lihatlah Allah. Dalam cara kita mendidik anak-anak, lihatlah Allah. Dan hubungan kemasyarakatan, lihatlah Allah. Dalam apa pun penyelesaian, lihatlah Allah. Sebelum kita melihat asbab. Contoh asbab dunia, ia terlalu kecil berbanding dengan kehendak Allah SWT. Sebab itu orang-orang yang soleh waktu mereka mengambil asbab, mereka tidak membesarkannya asbab. Ya, mereka tetap, sebab Allah Ta'ala tak akan beri pertolongan sehingga manusia menggunakan segala asbab yang ada. Tuhan tak mungkin tolong kita melainkan asbab yang ada. Itu syarat. Hajar, boleh saja Allah Ta'ala keluarkan air Zam-Zam, tapi Allah mahu asbab sehingga Hajar mesti berlari. Dia mesti berlari, dia mesti tinggalkan anak dia. Waktu dia lari jauh, dibimbangkan anak dia. Kemudian dia kembali semula ke anaknya. Kemudian dia berfikir mungkin ada air di situ. Dia mengulangi lariannya. Kalau sekiranya Hajar tidak memahami sunnatullah, hanya duduk di sisi Ismail dan menunggu air, maka tidak berlaku keajaiban ini. Maka tak akan berlaku ibadat lari di Safa dan Marwah. Tuan-tuan bacalah kisah semua para Nabi orang soleh. Ketika mana mereka nak dapat pertolongan Allah, mereka mesti melalui sebab. Mesti. Sebab itu wajib. Wajib dari sudut mana? Bukan kebergantungannya, tetapi kerana perintah Allah padanya. Rasulullah SAW kenapa baginda pergi perang? Walau Nabi boleh je dapat kemenangan. Mati semua orang kafir kena wabak habis cerita. Tapi tidak. Allah jadikan Rasulullah terpaksa mengadap mereka, memakai baju besi, menyediakan senjata. Nabi boleh je tak pakai senjata. Tak payah pakai senjata. Kita tawakal je pada Allah. Bukan itu yang Allah suruh. Sebab ramai orang menyangka bahawa kita tak akan ambil sebab ini. Cukup Allah. Tak, yang perintah suruh ambil sebab ni Allah. Tetapi Allah perintahkan waktu kita mengambil sebab ni, kita tak bergantung. Yang ni yang susah dilakukan melainkan orang bertakwa. Ada orang sama ada dibuangkan sebab, terus bergantungnya pada Allah, maka dia telah melakukan su'ul adab, adab yang tidak baik dengan Allah. Dia tak beradab. Hidup saja tak apa, nanti rezeki turun. Ini pemalas. Ini menjadikan hamba Allah yang tak beradab dalam dunia. Maka Allah tak akan berikan kemuliaan pada orang ni.
Allah tak akan. Dan ada pula orang, tuan-tuan sekalian, dia beriman pada sebab. Dia lupakan Allah, maka dia juga hina. Sebab yang dia bergantung hancur. Sebab yang dia bergantung akhirnya tidak ada manfaatnya, pada hari dia perlukannya. Tapi Allah suruh kita sebab dan keyakinan. Sebab kerana perintah Allah, keyakinan kerana ini kuasa Allah. Kerana itu Rasulullah SAW berperang dengan pakai baju besi. Nabi bukan pakai satu baju besi, dua baju besi. Apakah Nabi ini takut mati? Tak, kerana itu perintah Allah. Itu perintah Allah dan kita kena faham sunnatullah. Bila orang yang saya katakan jahil terhadap sunnatullah, tak, saya tak akan buat apa-apa. Allah akan tolong saya. Cuma saya berdoa. Tak boleh. Kerana doa itu tidak beradab tanpa usaha. Seorang berdoa minta sesuatu, kemudian dia tak buat usaha, dia telah melakukan keburukan adab dengan Allah. Sebab itu baik kita lihat, bila Allah Ta'ala nak, bila kita pertama diperintahkan bergantung pada Allah. Dan Allah menjanjikan akan menyelesaikan masalah kita. Dan Allah Ta'ala menjanjikan akan memuliakan kita. Masalah ni bukan sekadar selesai, dia jadi kita mulia. Kita tak nak masalah selesai tapi kita hina. Kita nak macam Nabi Yusuf, ketika mana disumbat dalam penjara, masalah selesai dibebaskan dan dia mulia, dilantik dia menjadi orang kepercayaan raja. Dia bukan dibebaskan kemudian jadi rakyat biasa yang cuma lepas daripada tohmat. Tidak, dia diangkat. Sebab Allah bila lepaskan, kerana betul pergantungan orang itu pada Allah, Allah lepaskan dengan memuliakan dia. Kita tak nak seperti anjing tersepit, bila dilepaskan tetap kekal jadi anjing. Bukan. Andai kata kalau kita takbir, kita ibaratkan kita ni anjing tersepit. Sebab dalam pepatah Melayu sebut, bagaikan melepas anjing tersepit. Ditakbirkan manusia yang tak bersyukur sesuai dilepaskan dari kesusahan. Kalau kita nak biar, andai kata, kita tak katalah kita ni anjing, andai kata kita lihat kepada apa yang dalam peribahasa kita menyebut bagai melepaskan anjing tersepit. Setelah anjing ni dilepaskan, anjing ni tahu bersyukur, dijadikan sebagai pengawal kepada tuannya. Menjadi mulia. Sama juga kita, tuan-tuan, bila kita ada kesukaran, kesusahan, kita bukan sekadar mau dilepaskan, kita nak dilepaskan dengan keadaan kita dimuliakan. Sebab itu pertolongan Allah. Kalau tuan-tuan pergi pada pergantungan sebab semata-mata, tuan-tuan cuma dilepaskan, tapi tak ada apa-apa selepas itu. Kalau kita sakit, kita cuma sihat, kemudian kembali macam biasa, lara dan juga lalai. Tapi bila Allah lepaskan, kita sakit, tersembuh, kita dekat dengan Allah dan menjadi hamba yang terpuji. Jadi kita tak nak jadi satu golongan yang pertama yang kata tak apa, Allah selesaikan semua, lalu dia tak buat, tak mengambil segala sebab, dia telah melakukan adab yang buruk pada Allah. Atau kita juga tidak mahu golongan yang cuma berpegang pada sebab. Bagi kami vaksin lah yang menyebabkan kami tak kena. Ini juga golongan yang bodoh. Kerana itu sebab. Itu bukan penyelesaian. Yang selesaikannya Allah. Tetapi gabungan ini perlu ada. Sebab itu kalau kita lihat, para ulama menyebut tentang 4 syarat bagaimana Allah akan melepaskan kita dalam kesusahan. Syekh Abdul Qadir menyebut, jangan bergantung pada pintu manusia. Letak diri kita pada pintu Allah. Kosongkan manusia. Letak Allah dalam diri kita. Kosongkan segala makhluk. Letak pencipta dalam hati kita. Maka kita akan nampak cahaya yang terang. Penyelesaian yang hebat. Jalan keluar yang luas. Kebahagiaan yang tidak bertepi. Kekayaan yang sebenar. Takhta dan kuasa yang sebenar. Maka para ulama kata, kita tahu tuan-tuan, di antara nama Allah itu Al-Fattah. Apa itu Fattah? Fattah yang membuka. Dia buka apa? Dia buka jalan penyelesaian. Apa makna Fattah? Yang bukan sekadar buka kesempitan yang kita lalui, bukan diberikan kemenangan. Ini yang disebut Allah itu bersifat Al-Fattah. Ini nama-nama Allah yang kita hafal. Yang kita sebut Al-Fattahul Alim. Bila orang tu cerdik, ataupun orang tu bertindak cerdik, kita puji dalam bahasa Arab. Fatahallahu alaik. Moga Allah terus membukakan kepada kamu. Menampakkan kepada kamu. Fatahallahu alaika futuhal arifin. Dengan pintu-pintu orang arif. Guru kami sentiasa, bila dia nak memuji kami, dia akan kata, Allah yaftah alaik. Fatahallahu alaik. Moga Allah membukakan lagi. Terus rahsia-rahsianya.
membukakan lagi kepada kamu terus kebaikan-kebaikannya, rahmat-rahmatnya. Dan hari ini, kita mencari nama Al-Fattah dalam penyelesaian hidup kita. Allah itu Al-Fattah, yang menyelesaikan masalah kita, yang menyelesaikan kesempitan kita. Kerana kita tak nampak pintunya, maka kita perlu sesuatu yang membuka pintu. Tidak ada yang dapat membuka pintu yang sebenar, kerana ia milik Allah. Allah lah yang membuka. Daripada Allah bukakan pintu alam roh sehingga kita masuk dalam alam janin. Allah bukakan pintu alam janin sehingga kita keluar masuk alam dunia. Allah bukakan pintu dunia untuk kita masuk alam barzakh. Allah buka pintu barzakh untuk kita masuk alam akhirat. Dan Allah buka pintu syurga untuk kita masuk syurga. Hadha huwa al-fattah. Ingat Allah yang al-fattah. Biasa katakan ada 4 benda yang kita kena tahu. 4 syarat. Bila benar pergantungan kita pada Allah, supaya betul pergantungan kita pada Allah dan mendapat kita pertolongannya. Yang pertama kata ulama, ialah seorang tidak akan diberi penyelesaian sehingga dia usaha sungguh-sungguh. Al-amalu bijiddin wa biquwwatin hatta akhir lahzah. Dia mesti bersungguh-sungguh sehingga akhir nafas dia. Dan tuan, waktu Allah beri kemenangan dalam perang Badar, kemenangan dalam perang Uhud, kemenangan dalam perang Khandaq. Apa yang berlaku? Sahabat berjuang sehingga nafas terakhir mereka. Sehingga nyawa sudah berada di halqa mereka. Wa balagatil qulubul hanajir. Sehingga macam hati ni naik ke ni, dekat leher ni. Macam nak terkeluar. Roh ni macam nak keluar. Dek, kita katakan tekanan yang kuat dan usaha Rasulullah yang hebat. Maka tiba-tiba datang pertolongan Allah. Tapi kalau hari ni saya katakan kalangan kita yang tak bersungguh, dia usaha tak bersungguh, tak apalah, Allah akan lepaskan. Doa tak bersungguh, tak ada kesungguhan langsung, dia main-main. Tetapi pintu Allah tak akan terbuka pada orang yang main-main. Kita tak boleh main-main. Kalau saya katakan Rasulullah bila perang, dia perang sungguh-sungguh, dia tak perang main-main. Baju besi pun pakai 2. Nabi tak payah pakai besi lah Rasulullah, mukjizat. Kita ni tuan-tuan, karamah pun tak ada. Tak payah. Kita tak main perlindungan tu, perlindungan Allah cukup. Bodoh. Itu tidak adab dengan Allah. Bukan begitu cara memahami perlindungan Allah. Kalau Rasulullah faham itu perlindungan Allah, Nabi tak suruh orang pakai baju besi. Tak payah pakai baju besi, tak payah bawa senjata. Yakinlah pada Allah, perang. Tentang kebodohan apa yang kita tuturkan ini. Sejarah menunjukkan, mengambil sebab itu ialah suatu benda yang mesti kerana perintah Allah, sehingga tak ada benda dah boleh buat. Rasulullah sahabat pegang pelepah kurma. Dah pedang tak ada, pelepah kurma. Kerana itu pelepah kurma bertukar jadi pedang. Bayangkan kalau dia cuma guna tangan-tangannya, tak akan bertukar apa-apa. Seorang sahabat yang bernama, yang terkena Ukashah bin Mihsan dalam perang Badar, dia menggunakan pelepah kurma kerana pedangnya setengah menyatakan patah, setengah kata tak ada pedang. Sebab mereka tak sedia perang pun. Ambil pelepah kurma, pelepahkan orang kafir, tiba-tiba bertukar menjadi pedang. Bukan Ukashah pakai tangan, tak apalah, nanti kita kebal, tetap tak elok. Mereka tidak begitu. Sebab itu saya katakan, pertolongan Allah tidak berlaku melainkan dengan segala usaha, klimaks usaha kita, sehingga kita tahu kita memang tak mampu. Allah. Dan untuk mengakui kita lemah, kita kena usaha semua. Untuk mengakui kita lemah, kita kena usaha semua, kita tahu kita lemah. Tidak, kita rasa kita tak akan lemah. Sebab kita rasa ada sesuatu yang kita belum keluarkan lagi. Yang kedua, kata para ulama, bahawa Allah Al-Fattah, dia tak akan buka pintu penyelesaiannya, ataupun Al-Fattah itu dia akan membuka pintu penyelesaian tanpa kita ketahui. Pertama saya katakan kita kena usaha habis cara, maka datang pertolongan Allah. Yang kedua, kita kena tahu pertolongan Allah itu kita tak boleh nak jangka. Kita tak boleh nak jangka bagaimana Allah buka pintu pertolongan. Sebab itu, apa yang kita lalui ini jangan duk marah sangat. Baik, kita ambil contoh untuk kita faham apa yang disebut oleh ulama. Itu Al-Fattah, ya'ti bil fath min haitsu la tadri wa qad tadhunnuhu ighlaqan wa huwa qimmatul fath.
Allah akan mendatangkan jalan keluarnya dan kadang kamu tak tahu. Kadang-kadang kamu menyangka ini ialah musibah, rupanya musibah itulah kemuncak pintu keluarnya. Kita pun bagi kisah Nabi Allah Yusuf AS, baginda dipenjarakan selama 9 tahun. Dalam 9 tahun ni satu tempoh yang panjang. Walaupun dalam Quran menyebut dengan sinin, tahun-tahun. Setengah menyatakan 7 tahun. Kemudian bila diberitahu kepada rakan sepenjaranya yang dibebaskan supaya beritahu raja bahawa dia dizalimi, maka bila Yusuf letakkan pergantungan sikit pada orang, maka Allah jadikan orang tu tak ingat. Untuk terus dia memohon pada Allah, bukan mohon pada orang, maka tambah lagi 7 tahun, 14 tahun. Baik, kalau kita mengambil pandangan menyebut antara 9 hingga 14 tahun. Ini tempoh Nabi Allah Yusuf dipenjarakan, sehingga baginda dibebaskan. Rupanya penjara itulah penyelesaian kepada masalah Nabi Allah Yusuf AS. Itulah dia. Tuan-tuan, kadang musibah itulah penyelesaian kita tanpa kita sedar. Ya, musibah penyelesaian. Ya, musibah itu penyelesaian. Kita kan dengan otak bodoh kita, musibah itu musibah lah. Selesai macam mana? Tak, musibah itu penyelesaian. Dek kerana kita miskin, maka kita tahu bagaimana nak kaya. Dek kerana kita susah, kita tahu macam mana nak senang. Dek kerana kita berbalah, maka kita tahu mana kawan yang baik. Kalau tidak, kita tak tahu mana kawan baik. Kita tak mungkin tahu. Selamanya kita tak tahu siapa yang mungkin mengkhianati kita, mungkin membenci kita. Selama ni kita mungkin tak tahu siapa yang beradab dengan kita, melainkan sesudah berlakunya perbalahan, pergaduhan, mungkin berlaku macam-macam dalam hidup. Maka Yusuf AS, akhirnya dia penjara itulah kemuliaan dia. Kemuliaan dia. Maka dalam kita katakan memahami Allah ini yang menyelesaikan masalah, Allah beri masalah itu sebenarnya ialah kemuncak penyelesaian masalah kita. Ya, kalau tuan-tuan tahu, kalau orang kena patuk di ular, maka bisik ular tu juga yang menyembuhkan bisik ular tu. Sebab tu bila ular patuk, doktor akan tanya jenis ular yang patuk. Jadi kalau orang faham, dia ambil ular yang patuk tu, pergi jumpa doktor. Ambil benda yang sama dalam ular untuk rawat dia. Benda yang menimbulkan masalah itulah penyelesaian masalah. Benda tersebut. Jadi saya katakan dalam pengalaman hidup kita, masalah-masalah kita hadapi rupanya menjadi peluang. Peluang untuk kita melakukan kemuliaan. Ya, ada orang, dia cacat. Lahir cacat, kaki, tangan pendek. Akhirnya dia menjadi pakar motivator yang berjaya di dunia. Kalau tuan-tuan Google atau tuan-tuan tengok YouTube seorang yang cacat, dia menjadi pakar motivasi terbaik di dunia. Selama ni yang ingat masalah cacat, akhirnya dia bercakap seluruh dunia. Dan dia kaya kerana masalah dia tu. Kerana cacatnya dia menjadi kaya, kan itulah masalah dia. Dia dapat cerita pada orang. Di sini kita katakan masalah itulah adalah penyelesaian tanpa kita sedar. Kita nampak ia tertutup, tak, dia sudah pun dibuka. Masalah kamu itulah penyelesaiannya. Penyelesaian kepada kamu. Yang ketiga, kata ulama, kadang-kadang Allah membukanya tanpa kita sedari dengan perkara yang paling kecil sekali. Allah buka dengan perkara yang paling kecil. Sebab itu kita bila kena musibah, jangan banyak songih, diam dan muhasabah berfikir. Ada satu kalimah yang Allah nak beritahu pada kita. Tentang kadang-kadang kita baca ayat Quran tu 100 kali, akhirnya baru kita faham maksud dia apa. Kita orang bercakap ni, saya duduk bercakap tahun-tahun, akhirnya satu hari tuan-tuan jumpa satu kalimah je, cukup untuk menjadikan tuan-tuan sedar. Berubah. Hanya satu kalimah. Hanya satu kalimah. Ada seorang yang dikatakan dia ni berusaha untuk jadi bilioner, kaya. Pada peringkat, dia beli suatu mesin untuk mencari minyak. Cari minyak. Tapi dia tak berjaya, gagal dan gagal. Dia dah habis duit. Habis modal dalam bank. Dia berjuta harga mesin ni. Akhirnya dia pun tak tahu macam mana. Macam mana nak buat. Dia pun bermain dengan anak dia main. Anak dia cakap satu kalimah yang boleh sebab dia berjaya. Bila anak dia kata, ayah boleh tak baling bola melengkung. Dia orang main baseball. Boleh tak melengkung baling. Macam pakar baling. Ayah kata, ayah tak pandai. Oh, kalau macam tu ya kita kena panggil pakar.
dia boleh balik. Perkataan itu. Setiap benda dia ada pakar dia. Maka dia mula bergerak dengan perkataan itu. Dia mencari pakarnya. Akhirnya dia berjaya. Setiap perkara cari pakarnya. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita menghadapi masalah, Allah nak datangkan penyelesaian, ada satu kalimah. Kalimah itu mungkin dituturkan oleh anak kita. Ada sahabat saya cerita, dia keluarga miskin. Oleh kerana miskin, dia ni tak cukup makan lah. Makan tak apa sedap. Dan dia dengan adik-adik dia pakat cari besi buruk. Cari besi buruk. Ni sekitar 30 tahun dulu, 40 tahun dulu. Dia cari besi, masa tu belum cerita ada orang jual besi buruk. Dia cari besi buruk. Ayah dia marah lah, bersepah buka rumah. Ayah dia pun tak ada duit. Dia ada masalah kerja. Dia terus cari, dapat duit lebih, dijual. Akhirnya ayah dia tengok, rupanya itulah penyelesaian dia masalah ni. Akhirnya ayah dia jadi pengusaha besi. Mula-mula dapat 4,000 sebulan. Zaman tu, 4,000 sebulan. Maka dia berjaya hanya kerana tengok anak dia kumpul besi. Yang cuma anak dia kumpul besi nak beli gula-gula je. Zaman saya kecil-kecil dulu tuan-tuan. Kita kumpul botol, dapat gula-gula. Saya gula, botol 3, 4. Cari, nanti adalah siapa nak jual botol. Botol air orang lama tu. Kita carilah bawah rumah orang, ambil kumpul. Dapat, kita nak gula-gula je. Kita bukanlah nak beli kereta Mercedes pun masa tu. Zaman kecil. Masalah kita kecil juga. Masalah kita tak ada gula-gula, tu masalah kita. Mak ayah kita masalah lain. Kita masalah. Selesaikan. Cari ting-ting, kita panggil nekel. Zaman saya tu panggil nekel. Ketuk ting, jual, timbang. Boleh pula beli makanan sedap sikit. Mami, besar sikit. Begitu kita buat, itu masalah. Allah beri masalah yang kecil. Ataupun penyelesaian paling kecil untuk selesai masalah kita. Dan kadang-kadang dalam hidup kita, kita buat bisnes besar-besar. Cah kepala fikir, dah panggil semua profesor. Akhirnya selesai kat rumah. Seorang ulama namanya Imam Az-Zuhri. Dia ditanya satu masalah, macam mana nak kenal seorang itu yang ada 2 jantina, tapi dia sebenarnya cenderung 1 jantina. Dalam keadaan ni masih kecil. Dia kalau orang tu ada 2 jantina, kita panggil khonsa. Bukan pondan. Pondang ni lain. Khonsa. Ini istilah yang perlu diperbaharui. Khonsa. Sebab istilah itu telah dirampas oleh geng-geng pondan. Pondang ni dia ubah kejadian. Khonsa ni memang dilahirkan dengan 2 alat. Waktu Imam Zuhri ditanya, macam mana nak kena, sebab khonsa ini macam mana pun perlu diputuskan dia lelaki atau perempuan. Senang untuk memutuskannya ketika mana dia balik. Senang. Tapi waktu dia masih kecil macam mana? Nak tahu dia lelaki ke perempuan? Bila balik dengan ada satu alat lebih aktif. Ataupun hormon dia tadi membentuk misai, janggut. Maka tahu cenderung dia pada lelaki. Atau tiba-tiba tak tumbuh janggut, tak tumbuh misai. Cenderungnya pada perempuan. Maka asas itu dia bermuamalah. Maka dia akan kahwin dengan lelaki. Jadi Imam Zuhri terfikir, macam mana nak tahu seorang tu nak hukum khonsa ini lelaki atau perempuan dalam keadaan dia masih kecil. Dia balik rumah dia termenung. Lalu jariah dia, orang gaji dia bibit. Pak, apa yang dipikirin pak? Macam itulah ayat dia. Jadi kita, tu guru fikir apa ni? Bibik dia, khadam dia. Aku terfikir macam mana nak tahu. Dan beliau, Az-Zuhri, dia tak pandang rendah kalau orang tanya masalah dia. Dia tak, kau siapa? Bukan label aku. Tak. Masalah ni tuan-tuan, kita boleh cerita pada sesiapa pun. Sebab kita tak tahu penyelesaian dia kat mana. Kadang-kadang kita pandang rendah bini kita. Bini kita bukan berbisnes. Dia ni housewife, suri rumah. Tahu apa budak ni? Tahu apa dia ni? Jangan pandang rendah. Kadang-kadang dia ada penyelesaian sebab dia hidup tak tanpa tekanan. Kita tekanan banyak. Sampai tengok cawan pun macam nampak fahir. Macam tu tekanan kita. Kelabu tu. Si kita tenang. Mungkin dia ada jawapan. Jadi jangan, bila kita nak selesaikan masalah, jangan pandang rendah. Allah beri penyelesaian dengan cara yang tak pernah terlintas daripada yang benda paling hina yang pernah kita pandang. Jadi kata pembantu ataupun khadam Zuhri, tuan apa susah? Tanya dia kencing alat mana yang keluar najisnya. Waktu dikencing alat mana yang keluar. Kalau yang keluar tu alat zakarnya, dia lelaki. Kalau keluar melalui sebaliknya, dia perempuan. Ya Allah, macam mana aku tak terfikir. Tentu benda yang kecil. Penyelesaian. Sebab tu bila ditanya kepada seorang ulama,
Apakah kamu tahu bagaimana nak tahu anjing itu sudah balik atau tidak? Mana orang bahas? Kitab fiqh tak bahas. Anjing baliknya, aku tahu. Anjing kalau balik, kencingnya kangkang. Kalau itu belum balik, dia tak kangkang. Dia satu ilmu. Sebab ilmu tadi, dia dihormati oleh ulama. Ya, benda remeh, tapi itulah penyelesaian bagi setengah-setengah manusia. Jadi, yang ketiga kita katakan, Allah boleh membuka penyelesaian dengan sehalus-halus perkara. Supaya kita tidak meremehkan penyelesaian. Kerana kadang-kadang kita ni ego lebih, tuan-tuan. Kita ego dan orang tu ego orang ni, maka Allah jadikan penyelesaian dia kita daripada mulut dia. Mulut orang yang kita hina mungkin, yang kita pandang rendah, yang mungkin kita selalu cakap dengan orang kata, awak jangan campur, awak tahu apa? Awak masak sudah. Awak masak sudah. Rupanya bila kita ada masalah, dengan campur dia lah kita nampak penyelesaian. Ini Allah Al-Fattah. Kenapa Allah buka penyelesaian yang begitu? Supaya kita tahu masalah kita kecil saja bila kita bergantung pada Allah. Kalau kita bergantung pada orang, masalah tu makin lama jadi makin besar. Makin besar. Kalau kita bergantung pada Allah, rupanya semua masalah kecil. Amat kecil. Tapi bergantung pada Allah. Kuatkan pergantungan pada Allah. Tapi saya dah sebut, bergantung pada Allah, dia ada syarat. Segala usaha kita dah buat, itu syarat dia. Dan itu sunatullah. Tanpa kita beriman dengan usaha. Dan juga itu perlu kita ingat. Kita tak pernah beriman dengan ikhtiar kita. Saya makan ubat biasa. Tapi saya tak pernah bergantung pada ubat. Dan kalau ia menghampakan saya redha. Kerana saya tahu yang menyembuhkannya Allah. Saya ke klinik, saya ke hospital. Kalau ia tak sembuhkan saya tak kata tutuplah hospital. Sebab saya tahu usaha satu perintah Allah. Tapi keyakinan saya, Allah yang sembuhkan. Sebenarnya saya bekerja, keluar pagi, balik petang, cari duit. Itu ikhtiar saya. Tapi saya tak pernah beriman dengan sebab ini saya dapat duit. Tidak. Allah boleh datangkan dengan cara lain. Tetapi, adab saya dengan Allah. Pada Allah suka hamba yang beradab. Allah tak suka hamba yang tak beradab. Lalu terus sandar pada Allah. Lalu menampakkan lemah diri dia. Tentang Islam, tamadun Islam tidak dibina dengan orang yang tak beradab dengan Allah. Sebab itu kalau kita lihat Sultan Al-Fatih, macam mana dia serang Konstantinopel? Kalau cukup dengan solat ajak je, tidak. Itu bukan orang beradab dengan Allah. Dia apa yang dia buat? Yang sembahyang-sembahyang. Strategi melayarkan kapal di daratan. Bukan di lautan, bukan di air. Dia layarkan kapalnya atas daratan dengan teban ribuan pokok balak. Digolekkan kapal untuk lalu satu kawasan yang tidak mampu disekat oleh Rom ketika itu. Akhirnya beliau menang, menjatuhkan kerajaan Konstantinopel. Ini yang kita perlu faham dalam ikhtiar. Itu kalau sakit, tuan-tuan, berusahalah cari obat seusaha kita. Maka itu adab yang Allah suka. Kesungguhan kita. Bukan kita diajar, tak apa, kita orang beriman, main obat-obat ni. Kita solat ajak je. Dah. Tuan-tuan, ini kebodohan yang saya katakan tak pernah dicatat oleh sejarah bangsa yang bertamadun di kalangan para nabi dan para sahabat serta orang mulia. Ternyata mereka orang yang paling kuat berusaha sehingga mereka sampai tinggal Mekah. Kenapa mereka tinggalkan Mekah? Kerana itulah ikhtiar mereka yang Allah perintah. Kenapa bila menang perlu tinggalkan Mekah? Duduk je kat Mekah tu. Kena keluar. Pergi ke Madinah. Perlu bangunkan Madinah sebagai model negara Islam. Mekah sudah glamour. Ni Madinah belum glamour. Tak pernah orang kenal Madinah tu. Mereka hanya laluan tempat transit macam R&R. Akhirnya Madinah menjadi mulia. Bandar suci, bandar haram. Tanah haram yang dimuliakan oleh Allah. Kemuliaannya seperti Mekah. Bukan setengah ulama meletakkan yang lebih mulia daripada Mekah. Kerana membandingkan jasad Rasulullah dengan Kaabah. Kan di Madinah ada jasad Rasulullah. Di Mekah itu ada Kaabah. Apakah Kaabah lebih mulia pada jasad Nabi SAW? Ini pada pandangan orang yang mengatakan Madinah itu lebih baik. Khususnya Imam Malik rahmatullahi alaihi. Walau jumhur ulama menyebut Mekah lebih baik. Kan ia pusat ibadat, manasikul haj. Manakala Madinah ialah tempat ziarah. Sebab itu bila kita buat umrah haji ni kat Mekah, tak ke Madinah pun selesai. Madinah ni kita panggil ziarah. Ziarah. Kembali kepada poin kita yang keempat. Bila ini tanda pembukaan Allah. Bila Allah Ta'ala menyelesaikan masalah kita, Allah jadikan penyelesaiannya penyelesaian yang agung.
Pertama, kita katakan, bila Allah nak beri kemenangan, Allah jadikan orang ni usaha sungguh-sungguh. Yang kedua, Allah jadikan jalan keluarnya apa yang merupakan masalah yang dihadapi itu. Itulah jalan keluar. Dan yang ketiga, Allah jadikan sesuatu yang paling mudah, yang tak pernah dipandang, itu penyelesaian dia. Yang keempat, bila Allah beri kemenangan, maka Allah beri kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan berikan kemenangan pada kamu, kemenangan yang sebenar. Kami akan berikan pada kamu jalan keluar yang sebenar. Kita ceritakan Hajar tadi. Waktu Hajar ada masalah dan pergantungannya pada Allah, lihat bagaimana Allah selesaikan masalahnya. Keluar air Zam-Zam dan tempat itu dibina Kaabah. Akhir ini penyelesaian yang agung. Hajar bukan sekadar dapat air untuk minum untuk dia, lalu selesai kat situ, tak. Air itu terus berkat sampai kita minum air yang dalam sejarah Siti Hajar. Dan tuan-tuan minum Zam-Zam hari ini, dan peristiwa Hajar dan Ismail alaihissalam. Artinya, bila Allah selesaikan masalah, Allah jadikan penyelesaian itu penyelesaian yang agung. Tetapi bila Rasulullah nak ke Mekah, akhir tahun ke-6, Rasulullah bermimpi kita akan pergi ke Mekah dalam keadaan tunduk kepala, cukur dan juga gunting. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sesungguhnya Allah membenarkan mimpi Nabi. Nabi cerita pada sahabat semua gembira. Tahun ni kita boleh pergi Mekah. Kata Rasulullah, aku mimpi kita boleh ke Mekah. Aku mimpi kita boleh ke Mekah dalam keadaan aman. Jom kita siap. Maka semua siap. Tiba-tiba bila mereka sampai di Hudaibiyah, mereka disekat. Uthman yang dihantar untuk berunding, dikhabarkan dibunuh. Maka Rasulullah marah dengan pengkhianatan ini kerana tidak pernah orang bunuh duta atau jurucakap, wakil. Akhirnya Rasulullah berbaiat di pokok Ridwan untuk menyerang Mekah pada tahun ke-6. Dan orang musyrik Mekah tahu keazaman Rasulullah, lalu mereka hantar perunding bernama Suhail. Akhirnya berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Tetapi bila berlaku perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6, dalam syarat perjanjian Hudaibiyah, orang Islam kena balik. Tahun depan baru datang. Umar kata, ya Rasulullah, bukankah kita datang untuk menunaikan umrah? Nabi kata, benar. Bukankah Tuhan sudah berjanji bahawa kita akan buat umrah? Nabi kata, benar. Habis kenapa kita disekat? Dan kenapa kita redha dengan perjanjian ini? Ya, Umar orangnya keras. Dan orangnya, bila sesuatu terbuku, dia akan tanya. Lalu kata Rasulullah, wahai Umar, apakah aku pernah berkata kepada kamu bahawa kita akan pergi umrah tahun ni? Aku cuma berkata, aku bermimpi melihat aku melakukan umrah. Itu yang aku bermimpi. Aku tak kata tahun ini. Bila aku mimpi, aku suruh siap sekarang. Sebab bila tuan-tuan, bila kita nampak sesuatu, misalnya, mungkin benda itu bukan hari, tapi kita dah bersedia hari ni. Kita dah bersedia hari ni. Kalau kita, saya yakin saya boleh kaya. Lalu kita pun buat kerja. Bini kata, bang, dah 3 bulan tak kaya-kaya pun bang. Tak, kita yakin kaya. Sebab persiapan tu perlu awal. Bila kaya kita tak tahu. Tapi saya bermotivasi, saya bermotivated bahawa saya boleh kaya. Contohlah, Rasulullah saya yakin sebab ini mimpi yang Allah hantar. Dia boleh pergi umrah. Tapi Nabi tak pernah mention kata tahun ini. Maka aku mimpi kita semua masuk buat umrah. Jom kita siap, kita pergi sekarang. Nabi tak kata tahun ni kita boleh. Tidak, Nabi, aku bermimpi umum. Lalu Umar kata, bukankah Tuhan bercakap kita akan pergi umrah? Nabi kata, benar. Tapi aku tak pernah kata tahun ni. Aku kata kita akan boleh pergi umrah. Bukan Allah ganti kita lebih baik. Kemenangan. Umar tak nampak kemenangan. Mana kemenangan? Perjanjian Hudaibiyah itu kemenangan Allah yang lebih agung. Apa jadi? Tuan-tuan, tahun ke-6 sehinggalah tahun ke-8, dalam tempoh 2 tahun sebelum berlaku pembukaan kota Mekah, orang masuk Islam sama ramai dengan jumlah Rasulullah berdakwah di Mekah dan di Madinah. Itulah kemenangan. Sehingga Rasulullah boleh pergi umrah tahun ke-7 tanpa dihalang, dan masuk semula tahun ke-8 dengan penuh kejayaan. Ya, bagaimana bila Allah Ta'ala nak beri kemenangan dan penyelesaian masalah, dia berikan penyelesaian yang agung. Sebab itu tuan-tuan, kita nak bergantung pada Allah. Kalau tuan-tuan bergantung pada orang, kita dapat penyelesaian biasa-biasa je. Tak ada duit, orang bagi duit. Lepas tu selesai. Jadi orang pakai balik, minta balik.
Dapat balik, minta balik. Mana selesainya? Tuan-tuan sakit, berubat. Sakit lagi berubat. Mana penyelesaian dia? Tuan-tuan ada masalah rumah tangga, pergi kat kaunselor, selesai kejap. Lepas tu balah lagi, gaduh lagi. Mana penyelesaiannya? Mintalah daripada Al-Fattah. Minta dia Allah sungguh-sungguh. InsyaAllah kalaulah hari ni kita berbalah dalam rumah tangga, inilah perbalahan terakhir kita mungkin. Maka Allah menyelesaikannya dengan hebat. Maka kita pasangan paling bahagia sekali. Pasangan yang paling bagus sekali. Kalau hari ni kita bermasalah dengan anak-anak, lalu kita hadapkan diri kita pada Al-Fattah, pergantungan kita pada Al-Fattah, dalam anak-anak kita menjadi orang yang hebat. Apa masalah kita, tuan-tuan sekalian? Cuba buang manusia dalam hidup kita. Tak guna kita khalwat bagus, sufi bagus, tapi hati kita tetap di pintu manusia. Tetap katalah ni lah orang ni boleh buat tu, boleh buat ni, tidak. Orang, dia macam kita juga. Kalau dia sakit, sakitnya macam kita. Dia kalau dia sedih, sedihnya macam kita. Walaupun dia duduk rumah banglo, kita duduk mestinggan. Tapi sedih sama. Air mata dia sama masing air mata kita. Dia kalau ada masalah, dia punya rengek sama macam kita rengek. Bunyinya sama. Apakah tuan-tuan pernah tengok kucing yang bunyinya lain? Kucing letaklah kucing berpalsi ke, kucing rom ke, kunci jalanan, bunyi sama. Duk miau-miau gitulah, kita pun sama. Kita namanya orang. Kalau tuan-tuan nampak orang tu hebat-hebat, tak, dia macam kita. Dia menangis macam kita, dia sedih macam kita, dia lemah macam kita, dan dia mati macam kita. Sebab itu mohonlah daripada Allah Al-Fattah. Letaklah dalam diri kita, dalam hati kita Allah. Dan dalam kita membina usaha kita, jalinan usaha kita, biar dengan apa yang Allah perintahkan. Ikhtiar kita, tuan-tuan, bukan ikhtiar kita ikut orang, tak. Saya tak ikut orang. Saya ikut apa yang Allah perintah. Sebab itu saya ada prinsip. Bila Allah perintahkan, saya buat. Dalam perintah Allah itu, ada disiplin dia. Dalam sembahyang, kita tahu dia mulakan dengan takbir, berakhir dengan salam. Kita tak boleh buat lain pada itu. Saya nak solat, tapi saya nak mulakan salam dulu, baru takbir. Tak, itu bukan disiplinnya. Itu tidak dinamakan solat. Itu bermain-main dengan solat. Sama juga bila ikhtiar, jangan bermain-main dengan ikhtiar. Ikhtiar betul lah. Ikhtiar betul kerana ini Allah perintah. Allah tak akan beri pada orang yang bermain-main dengan ikhtiar dia. Lalu letak, saya cuma bergantung pada Allah. Kamu bohong. Kalau benar kamu orang yang nak diberikan pertolongan oleh Allah, kamu ada satu usaha yang tersusun. Kamu ada jadual bagaimana. Sebab saya katakan umat Islam yang berjaya dulu, semua umat Islam yang ada disiplin. Waktu ada disiplin. Umat Islam yang ada disiplin dari sudut akhlak mereka, disiplin dari sudut semua perkara. Maka umat ni hebat. Umatnya yang dibina disiplin dengan betul kan sah. Tentang sah mereka sedikit pun tidak lari. Kita sampai sekarang sah ni duk macam tu tak faham-faham. Yang ke depan, yang ke belakang. Tengok suasana, sah kita tengok suasana. Kita masih lagi lemah dan disiplin. Ini benda tu maklum sebenarnya. Jadi bila kita bercakap tentang isi Allah dalam hati, bukan menafikan ikhtiar, tapi bukan beriman pada ikhtiar. Tapi itu peraturan yang Allah ajar kita. Yang saya katakan tak akan datang pertolongan Allah melainkan dengan kita memberi seluruh benda. Hatta ulama tidak mampu melakukan fatwa, melainkan sesudah dia memberikan segala yang dia ada, maka itulah dinamakan sebagai ijtihad. Apa maksud ijtihad? Maksudnya ialah badlu kulli was'i. Beri apa yang dia ada, barulah keluar fatwa. Ni Quran tak tahu, hadis tak tahu, kemudian nak keluar. Itu akhirnya pakai mimpi lah. Pakai mimpi senang. Mimpi kan senang, reka sendiri. Ya, kita nak keluarkan fatwa, Quran ada, hadis ada, disiplin ilmu sufik ada, baru keluar hukum halal atau haram. Ada orang yang bodoh, dia suka-suka je nak keluar fatwa dia. Kita ada disiplin, kita tak mungkin langgar disiplin itu. Disiplin itu jelas. Sama juga saya katakan nak dapat pertolongan Allah, ada disiplin, jangan langgar disiplin tu. Maka datanglah Allah Al-Fattah, Tuhan yang membuka, Tuhan yang melapangkan segala kesusahan, kesukaran kita. Kerana itu kita perlu terus kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.